macam itu. Jadi kita kena pegang. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ni disebut as-Siddiq. Kita beranak-beranak as-Siddiq terus. Siapa nama ni? Abu Bakar as-Siddiq. Itu yang paling kuat menolak Nabi SAW. Tapi nama as-Siddiq pun kita malu. Sebab itu maknanya nak menyebutkan para sahabat iman hebat. Kenapa? Kerana mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi SAW pada Sayyidina Umar? Kalau Umar itu melalui satu lembah, nescaya syaitan tak akan lalu dah lembah itu sampai begitu. Maknanya kata Sayyidina Umar lalu jalan pertama nak pergi ke tempat desa ni, memang syaitan tak lalu dah lepas tu. Maknanya hebat iman Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar ni beriman lebih kurang 5 tahun selepas kenabian. Maknanya peristiwa surat Al-Baqarah Sayyidina Umar dah pun beriman. Nabi sebut kalau Umar itu melalui surga, syaitan tak berani lagi. Kenapa? Sebab kuatnya iman Sayyidina Umar. Kita kalau lalu syaitan panggil kawan, ini bagus kita. Ini memang kita boleh follow kita. Itu beza kita dengan para sahabat. Sebab kita malam ni bila kita memperingati peristiwa surat Al-Baqarah ini, satu hal yang penting lebih lagi pada akhir zaman ini. Kita macam selalu dalam Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi kita juga dapat main forward. Tak tahu begitu main forward itu yang paling canggih dekat ustaz yang ceramah pun forward tu. Asyik haram ni kalau kita hempas tribun kita. Maknanya tak masuk dalam kepala ni. Nabi SAW sebut satu hari, Nabi lalu seorang sahabat sedang berwudu. Kata Nabi SAW, ma hadha saraf ya Sa'ad. Nabi tu sahabat, apa hal yang kau bazir wahai Sa'ad? Beranjak sahabat, dia berwudu. Afil wudu israf ya Rasulullah. Ya Rasulullah, takkan berwudu pun dikira bazir. Ni zaman itu, bukan zaman sekarang. Zaman itu ada satu lagu namanya Bi'rul Buda'ah di bahagian belakang Masjid Nabawi. Bi'rul Buda'ah ni hadis dibincangkan tentang apakah telaga yang dilemparkan dengan sampah sarap, tapi telaga itu besar, cuma sampah sarap banyak dalam tu, bahkan ada kotoran wanita sebagainya, masih boleh digunakan untuk berwudu. Nak menggambarkan zaman itu air kurang. Jadi orang wudu macam kita faham tak macam? Oh, kita wudu satu tangki habis, tu baru wudu. Nah, itu kau sahabat ni. Afil wudu, sahabat tadi, afil wudu israf ya Rasul. Takkan berwudu pun bikin masjid. Apa kata Nabi SAW? Wa in kunta fi nahril jari, walaupun kau berwudu di dalam sungai yang mengalir. Ni mantik Nabi SAW tinggi. Maknanya kalau kita fikir sungai mengalir, macam mana wudu? Kita wudu dalam sungai mengalir. Air tu pergi ke mana? Susah sangat soalan. Bukan saya tanya sungai itu mengalir ke mana. Saya tanya air wudu tadi mengalir ke mana? Jatuh ke mana? Ke sungai lah, dah duduk dalam sungai. Betul tak? Itu pun kata Nabi SAW, kalau begini cara kau wudu, ini membazir. Contoh pergi tengok hari Jumaat, Ustaz, kita rasa pergi masjid ke pergi air terjun? Duduk. Menderuai ni wudu ke mandi? Nabi wudu air 650 ml saja. Makna satu cupang. Faham tak macam? Baik, kita wudu saya banyak umat. Sebab tu disebut Imam Ahmad apabila wudu tidak ada air yang jatuh bumi. Imam Ahmad apabila wudu tak ada air yang jatuh. Mana nak menunjukkan sikit ni air yang digunakan wudu.
air masjid kan kita bayar. Itu okey. Betul saya pesan dengan surah. Lepas ni siapa wudu RM1.20. Kalau tak kena maki 2 tahun fungsi surah, laki beri fungsi sejak naik fungsi baru semua dicas. Pasal percuma. Situ orang pergi sahabat sih. Betul-betul soal air itu banyak tu sikit. Ini soal kita nak main benda yang kecil tu Nabi sebut. Nak ikut ke tak nak ikut? Faham tidak kan? Beranjak kata. Makna benda yang kecil tu pun Nabi sebut. Kita tak boleh nak ikut. Tentang nak harap benda yang besar. Tak ada harapan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian rasa ini, jangan kalian rasa sedih, kalian tetap akan tinggi sekiranya beriman. Orang suruh butuh air sedikit pun itu pun dikomplit. Jadi kalau tuan nak kata kita a'launa sedang setinggi, tambah lagi. Faham ke tak orang kalau salah? Panggil lagi saya sama. Panggil syukur. Bukan masalah kita cerita kecil atau besar. Soalnya benda itu datang daripada Nabi SAW. Itu isu dia. Ini besok kita lama kita positif. Ya, kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri. Orang yang bagikan orang yang berpuasa seperti mana dia berpuasa dapat pahala. Bukan soal orang yang makan banyak ke tidak, soalnya kita. Kadang kita ni misalkan buat amalan dikira orang, kalau kita bagi dia bukan makan. Macam orang seperti kami kata Nabi SAW, apa namanya dia panggil yuzbahu anhu yawma sabihi. Nabi cerita pasal budak yang boleh disembelih untuknya kambing pada hari ke-7. Wa yukhlaqu ra'sahu, dicukur kembali. Wa yusamma, kemudian dibagi nama hari ke-7. Oh, faham? Hari ke-7 bukan hari bertunang. Ini hari bertunang 10 nama anak dah ada. Tak faham bahasa itu. Hari ke-7 bagilah nama. Ini nenek pun sama sebenarnya. Tak nyambung nak bagi nama. Anak saya itu namanya Uwais Al-Qarni, cucu saya itu nama. Tunggulah hari ke-7 baca. Nabi sebut. Bukanlah benda itu salah atau khusus, tapi kan Nabi sebut. Kalau tak soalan dia payah sangat kena tunggu hari ke-7. Apa masalah? Itu je soalan dia. Pakcik yang Ustaz marah kami kenapa? Bukan melakar. Itu orang perempuan kan itu tak menyambung. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, hati-hati dengan air. Air ni dia datang dengan suku. Sebab pertama orang dengki, kedua orang takjub. Ada riwayat Nabi SAW hadis yang sahih, sahabat ni takjub pada seorang sahabat ni. Dia tengok badan sahabat ni, dia takjub. Maknanya badan orang cantik lah. Bukan badan cantik itu menarik, dia nafsu tak. Maknanya kalau tengok bersih macam tu lah. Akhirnya kawan ni sakit kawan ni. Mereka cerita, Nabi SAW tanya Nabi, adakah siapa-siapa yang kau rasa takjub pada kau? Ada ya Rasulullah, sahabat ni. Maka kata Nabi SAW, ambil air wuduk dia, kemudian dimandikan dia dengan air wuduk kawan tu. Mana penyakit air ni? Faham tak makcik? Ibu cucu, ingat cucu kita, dengan tergambur. Besok budak tu, sebab tu saya, ini menurut saya tuan ni, Allah maklum, saya bukan doktor, tuan ni nak pandang dari sudut perubatan. Tak, tidak tahu Ustaz ni Ustaz, kita doktor pun kita, bomo pun kita, pakar makanan pun kita, sebab tenang. Ni saya sudah pandang, saya fikir lagi ni, banyak sangat anak-anak sakit, bukan penyakit, bukan sakit tu, yang alah, apa pun pula nama penyakit ni, bukan kuning, budak jadi bukan campak, ni apa benda lah bukan sawat
Siap bertenang. Banyak long packet tersebut. Ni dia jadi macam dia bukan cacat, tapi dia pertumbuhan dia lambat pakai. Autism. Ya, benar. Kan? Sekarang ni banyak. Saya cadangkan cuba kita elakkan daripada menggambar dan showing sangat ke orang. Cuba. Sebab tak ada genetik mak bapak, tak ada genetik keturunan. Saya tak kata ini bukan dari segi perubatan, saya melihat dari sudut ketajuban. Sebab kita tak tahu siapa yang menang tengok. Ya Allah, comel betul budak dia. Kata Nabi, takjub yang baik ni pun belum menyebabkan budak tu terkena ain. Faham tak cik? Saya dah sebut ni dalam Klasik FM. Ada yang dengar Klasik FM? Alah, tuan-tuan buat tak dengar pula menyempah saya. Tapi dah bila tahu sudah setahun saya punya. Saya sebut bab ain tu. Lepas tu kadang-kadang hati-hati. Saya tak tahu apa sebab saya bukan doktor, mungkin sebab pemakanan dan sebagainya, tapi cuba elakkan. Kita tak tahu, cuba elak. Bukanlah suruh budak tu sampai kat guru. Lepas tu gitu, mana cucu kau sedang disuruhkan. Ya, saya tadi sebut setajuk tempat ini semua soal huna kata Nabi. Nampak yang kita bincang malam ini. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj, kalau orang nak tengok ikut sini, dia akan jadi sini. Itu yang tepuk tangan, itu yang tak kepala. Pasal dia tengok ikut mana? Ikut apa kan? Astagfirullahaladzim. Eloklah mengaji bibi, mengaji panjang pun tak faham. Memanglah sih dengan menyakal. Kalau tak tengok dengan akal, nak tengok dengan penutup. Maksudnya rasional. Banyak orang ikut rasional, logikal. Betul tak kan? Oh, semua begitu. Logik. Tak logik lah. Tak logik lah. Ya, ada sebahagian benda mungkin kita boleh tak logik, tapi bukan semua benda. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana dinu bil-ra'i." Kalau agama ni semua pakai logik, nescaya menyapu huruf ni bahagian bawah lebih utama. Huruf ni dia macam stokin, saya tak bawa pula. Jadi ada ke rumah. Saya ingat nak bawa tadi lupa pula. Pasal ada orang tak nak tengok huruf ni. Elok bawa, semua orang sebelum dia meninggal sempat dia tengok. Dan pasal tak pernah tengok, cuma ini huruf. Maknanya Nabi nak sebut kalau agama ni pakai logik semua. Sebab logiknya yang macam kita pakai kasut, yang bijak mana? Tapak. Jangka yang nak dicuci tapak. Tapi Nabi ajar tak, sapu bagian atas. Maknanya benda agama bukan semua pakai. Oh, pakai tradisi. Ada yang nak sebut, tak tahu nak sebut apa lagi. Takut salah. Rasional. Akal kena pakai. Sebab syariat ni turun kepada orang berkat. Tapi jangan gunakan rasional pada semua benda. Ni, tuan-tuan, cuba tu 9-10 dah tuan-tuan. Bawa tenang. Saya takut tuan-tuan tak percaya dah kat Ustaz. Ayalah, Ustaz ni kata dia berhenti memang tidak nak itu. Tapi saya pun tidak ada panjangkan lah. Cuba tu, panjang pun tuan-tuan faham. Sebagai kesimpulan, saya dah tutup nota saya. Yang insya Allah betul sebagai kesimpulan, tuan-tuan, saya tekankan bab ini sebab zaman ini zaman yang kita tengok orang suka mengedepankan logik daripada agama. Semua nak dilogik, semua hal nak dibuat dengan logik. Dia terlupa iman itu mesti diletakkan di depan. Bukan maknanya kita ni agama yang tidak rasional, tapi bukan semua benda. Lebih-lebih lagi hal-hal yang datang daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Macam tadi soal zakat. Ada orang tinggal, kita ni dah tahu 2024, patut asnaf 8 tu tak cukup, kena tambah lagi. Saya rasa empuk je orang ni kan. Kalau empuk pula jaga pula seorang ustaz dimasukkan ke penjara.
Tak faham. Bukan semua nak pakai logik. Tuan, lain daripada zakat kita boleh pakai. Ada sedekah, ada wakaf. Itu semua boleh pakai untuk lain orang. Tapi zakat itu untuk 8 asnaf sahaja. Kalau dia masuk 8 dan dipakai, kalau tak masuk, alhamdulillah. Dan kalau dia masuk, tak kira lah dia siapa pun, harus asnaf fisabilillah. Dipatuakan termasuk asnaf fisabilillah orang yang menuntut ilmu. Tak kira dia nak menteri ke, dia nak ustaz ke, dia nak imam ke, dia nak tukang kebun ke. Tuan-tuan faham ke tidak? Geram. Anak saya tak ada kena-mena. Anak saya tak dapat zakat tu. Saya terus tak mengaji kat ustaz tak ada. Cuma saya nak sebut, kenang orang kita dia bercakap dia pakai nasional. Kenapa imam dapat? Kenapa imam dapat? Imam patutnya dulu. Ini bukan soal dulu tak dulu. Dia ada hak. Dululah dia dapat. Yang tuan sebut kenapa? Tenang. Keadaan masih terkawal. Main yang itulah. Tuan-tuan, cukup dulu. Kita berhenti sekat tu je lah. Tuan-tuan faham tak apa yang kita bincang malam ni? Bukan. Faham ke tidak? Tuan-tuan faham? Kalau tuan-tuan tak faham, saya sambung lagi. Kalau tuan-tuan faham, saya berhenti. Jadi saya rasa cukuplah zakat tu. Sebab saya mungkin tuan-tuan tak faham. Tapi saya rasa kalau tambung pun tuan-tuan tak faham dah. Jadi eloklah kita berhenti dan tuan-tuan tak faham daripada kita sambung pun tak faham. Yang pentingnya, mudah-mudahan zaman ini kita kena kuatkan keimanan kita. Itu je. Tuan-tuan, believe me, tidak ada satu solusi untuk zaman ini melainkan iman. Sebab itu kata Nabi SAW, Abdu alaiha bin nawajis. Kau gigit dengan gigi terham. Kau nak selamat? Dan dalam hadis kata Nabi SAW, pada al-Islamu ghariban wa sayaqulu ghariban fatubal ghurban. Maka buntunglah orang yang asing. Orang asing ni bukan buat PL yang bukan, tapi maknanya dia pegang dengan agama betul-betul. Pegang dengan agama menurut pemahaman yang tepat para ulama kepada nas. Itu dia pula. Jangan dia mentakwil sendiri pula. Oh, tenang. Ini pun salah juga. Semua dipandang ikut dia je. Sudahnya semua Imam Mahdi. Sekejap kat pesta Imam Mahdi, sekejap kat gombak Imam Mahdi. Yang terbaru zaman bandar baru Sri Damansara, ada Imam Mahdi juga. Itu lagi. Wallahualam. Tuan-tuan juga zakat tu jumpa lagi 5 tahun akan datang. Kita kira macam belah lah 5 tahun sekali, senang naik. Jadi sekedar itu dulu untuk malam ni, mudah-mudahan bermanfaat kita bersama, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus pegang dengan agama ini dengan ikhlas insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku boleh ada astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان اللهم سلمنا لرمضان سلم رمضاننا تسلم منا متقبلا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, sebenarnya saya untuk saya bawakan pertama pada minggu satu lagi 9 hari bulan. Minggu depan 12, minggu satu lagi 9 hari bulan. Kita ada satu program namanya Kembali Kehidupan Selepas Kematian. Tapi tuan-tuan tak risau, tak mati. Nama program itu sendiri. Program ini kita buat selama 4 hari 3 malam di Aceh. Jadi saya just nak bawakan saja kalau yang baru terima wahyu. Ini pun fikirlah ada plan nak untuk pergi kembali di Aceh. Kita ada seat lagi sebab saya tengok kau terbang ada seat lagi, so kita buka grup dah ada, just slot in kalau siapa yang nak. Lebih kurang 3 orang 4 orang boleh lagi lah, InsyaAllah kalau siapa yang nak join pada 19, 20, 21, 22
Kenapa kita namakan kembali kehidupan selepas kematian? Ada sebab dia itu cerita kat sana, cerita kat sini kan tuan-tuan tak payah pergi. Jadi cerita kat sana baru tuan-tuan boleh pergi. InsyaAllah semua all in 1970 semua sekali. Kalau terbang, makan, minum, buang air je sendiri lah. Yang lain semua masuk siap, insyaAllah. Yang kedua, pada bulan Syawal, lebih kurang 15 Syawal, kita ada satu trip ke umrah. Kalau ada yang ikut masih ada kosong, ada pendaftaran dah ada, cuma ada kosong lagi sampai ikut. Saya sendiri yang menguruskan, cuma saya tak pergi lah, syarikat saya sendiri. Ustaz Heri Umrah Travel Services yang jabat saya di Sungai Buloh, dan kita ada 9 lagi cawangan seluruh jadi tak payah cerita lah, tempat kat sini je di Sungai Buloh, insyaAllah lebih hampir. Siapa yang nak lanjut boleh tanya pihak suara nombor saya. Itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.